Kalau yang ada positif COVID-19 itu, insya-Allah dia boleh keluar COVID itu. Ataupun dia duduk dengan tenang dia. Duduk dengan baik. COVID duduk dengan baik. COVID ni dia boleh jadi baik, dia boleh jadi menyakitkan. COVID itu, dia boleh menyakit dan dia boleh menenangkan COVID itu. Bila kita ada Allah, maka COVID mengubah, dia jadi mengolah COVID-19 itu menjadi kebaikan. Kalau kita tidak ada Allah, lalai, COVID itu boleh menyakitkan kita. Ini panggil benteng. Benteng yang utama dalam hidup kita ialah tauhid dan juga amalan-amalan yang boleh membawa kepada keberkatan dan barakah dalam hidup kita ini. Jadi barakah itulah dia panggil barakah ini panggil umum, bersifat umum. Barakah ni ialah rezeki juga dipanggil barakah, kesembuhan juga dipanggil barakah, apa lagi? Penyembuhan, kesihatan juga dipanggil barakah, keselamatan juga dipanggil barakah. Barakah ni dia panggil macam-macam barakah ni boleh keberkatan itu. Jadi kita mohon yang keempat agar Allah Ta'ala lindungi kita, beri keselamatan daripada segala kejahatan musuh yang zahir dan yang ghaib. Di kalangan manusia dan jin. Minal jinnati wan nas. Mohon ampun. Kerana yang boleh lindungi kita hanya Allah. Maka amalan-amalan ataupun bacaan Yasin dan selawat itu dia menjadi asbab Allah memandang dan datang pertolongan Allah Ta'ala itu. Boleh? Yang keempat. Yang kelima. Berapa dah? Pertama ialah agar Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Yang kedua, agar Allah Ta'ala kuatkan iman kita. Yang kedua. Ini kena niat penting. Niat dalam bacaan Yasin kita ini. Agar Allah Ta'ala kuatkan iman dan tauhid kita kepadanya. Hubungan hati. Ingat Allah, sentiasa ingat Allah. Dalam segala hal, keadaan. Yang ketiga, agar Allah Ta'ala kurniakan sifat-sifat mahmudah yang terpuji. Sifat-sifat akhlak Rasulullah SAW dalam diri kita dan kehidupan kita. Yang ketiga. Kerana terhimpun dalam surah Yasin itu akhlak Rasul ada di situ. Iman ada di situ, tauhid ada di situ, akhlak Rasul, kasih sayang ada di situ, keampunan ada di situ. Terhimpun. Dia mengikut niat. Innamal a'malu bin niat. Niat apa kita baca Yasin? Itu Tuhan balik kepada situ. Niat kita, apa dia hajat kita. 3. Yang keempat tadi untuk keselamatan. Keselamatan daripada segala kejahatan musuh yang zahir dan yang ghaib. Terutama fitnah akhir zaman ini. Fitnah Dajjal di akhir zaman ini. Yang keempat. Yang kelima ialah moga Allah Ta'ala kurniakan kepada diri kita dan seluruh umat ini kebaikan. Hidup dengan penuh cinta, kasih sayang, kedamaian, keamanan. Tidak ada dengki berdengki, tidak ada cela mencela, tidak ada nak fitnah. Jadi duduk dalam kedamaian. Kita mohon agar Allah Ta'ala damaikan bumi kita, negeri kita, negara kita, rumah tangga kita, dunia ini daripada segala kejahatan-kejahatan dan kezaliman. Itu niat kita lah, biar global. Diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negeri kita, negara kita, dunia kita yang kita ada ini, agar dia menjadi limpahan kasih sayang dan kedamaian. Cik Amizah, banyaknya Alhamdulillah, syukur pada Allah, syukur, Alhamdulillah. Sebenarnya dia segitu. Yang kelima, yang keenam, yang akhir, niat kita. Banyak niat kita. Yang keenam ni, niat kita adalah terpulang pada hajat masing-masing. Kan ada ni. 70-80 orang ni hajatnya berbeza pelbagai bentuk hajat. Maka dengan asbab baca Yasin dan selawat ini, hadirkan hati untuk apa saja hajat. Apa saja hajat. Yang sakit hajatnya agar disembuhkan. Yang hilang pekerjaan agar diberikan jumpa balik kerja itu. Kerana hilang pun datang kerja itu, Allah yang buka jalan sebenarnya. Allah uji kita dan dia buka jalan kepada kita. Yang duduk dalam kesusahan agar diberi kesenangan. Yang ada duduk dalam stres agar diberi kedamaian, ketenangan jiwa, kebahagiaan hati. Apa lagi yang bermasalah? Kalau ada apa-apa hajat sajalah. Ada musuh-musuh yang dengki pada kita agar dilembutkan musuh. Boleh. Dia balik kepada niat saja. Bacaan Yasin, selawat, amal-amal kita, ayat-ayat yang kita baca itu sebagai jalan dan asbab
Yang penting ialah hubungan hati itu dengan Allah Ta'ala. Jiwa kita dengan Allah Ta'ala. Boleh? Semua dah bersedia untuk baca Yasin Fadilat dan Selawat? InsyaAllah. Dia ada Fadilat ni. Yasin Fadilat ni kita dapat daripada guru. Kita ambil sanadnya daripada guru. Bukan kita ambil YouTube. Bukan ambil main-main tepi jalan, kedai kopi atau mana-mana. Kita ada guru yang diizinkan untuk kita amalkan bacaan Yasin Fadilat ini. Walaupun satu ketika dulu ada pertikaikan Yasin Fadilat itu. Tak apalah orang pertikaikan. Kita ambil daripada guru yang datang, yang sampai kepada sanadnya, sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala, dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yasin Fadilat ni. Dan diamal oleh para sahabat tabi'in. Cuma mereka tidak masyhurkan, tidak diperluaskan sebagaimana Yasin biasa. Dia ada Yasin Mubin ada, Yasin Fadilat ada, pelbagai bentuk lah. Yang penting kontennya ialah membawa kepada kebaikan, menguatkan keimanan dan menghidupkan kasih sayang sesama kita dan sesama insan agar membawa kepada kedamaian dunia, kebaikan kepada alam ini dan seluruhnya agar diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala-galanya. Waalaikumsalam semua. Baik. Jadi yang ni ada ni dalam ni ada doa tawassul, itulah Fatihah. Kita baca Fatihah, hadiah Fatihah kepada sanad kita, silsilah amalan yang kita ambil daripada mereka ini. Saya ambil daripada guru saya ambil daripada guru saya, guru saya ambil daripada guru saya, sampailah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga ada keberkatan, ada manfaat dan kebaikannya dan boleh diamalkan selepas daripada inilah. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau ada air, boleh letak air depan. Saya ada letak air, ada letak madu, perbagailah. Kita nak energikan gelombang Yasin dan bacaan selawat itu agar dia masuk mengalir dalam air sekali untuk menjadi asbab penyembuh Allah Ta'ala yang bernama Asy-Syafi tadi. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin al-kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Wa khususan ila hadratin Nabi Sulaiman al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Wa khususan ila Syekh Abdul Qadir Al-Jailani al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Wa khususan ila Syekh Majruddin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Wa khususan ila ruhi Ustaz Heri Fitr bin Ihya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin.
وخصوصا إلى شيخنا والد المالك. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Boleh niat niat yang saya sebut tadilah, niat masing-masing. Niat yang pertama, yang kedua, niat yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Niat ni lintasan saja, lintasan apa yang kita nak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين 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 والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم يا من نوره في سره وسره في خلقه أخفنا عن عيون الناظرين والطاغين وقلوب الحاسدين والباغين كما أخفيت الروح في الجسد إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم يا من نوره في سره وسره في خلقه أخفنا عن عيون الناظرين والطاغين وقلوب الحاسدين والباغين كما أخفيت الروح في الجسد إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم يا من نوره في سره وسره في خلقه أخفنا عن عيون الناظرين والطاغين وقلوب الحاسدين والباغين كما أخفيت الروح في الجسد إنك على كل شيء قدير فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم
قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلية إن يردني الرحمن بدر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم أكرمنا بالفهم والحفظ وقضاء الحوائج في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم أكرمنا بالفهم والحفظ وقضاء الحوائج في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم إنا نسألك من فضلك العميم الواسع السابغ
ما تغنينا به عن جميع خلقك إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك من فضلك العميم الواسع السابغ ما تغنينا به عن جميع خلقك إنك على كل شيء قدير. ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا ما بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة
وفتنتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. وما نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم ملكنا من خير الدنيا والآخرة وذلل لنا صعابهما بحق هذه السورة الشريفة وبحق محمد وآله أجمعين إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم ملكنا من خير الدنيا والآخرة وذلل لنا صعابهما بحق هذه السورة الشريفة وبحق محمد وآله أجمعين إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم ملكنا من خير الدنيا والآخرة وذلل لنا صعابهما بحق هذه السورة الشريفة وبحق محمد وآله أجمعين إنك على كل شيء قدير. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. يا الله يا الله يا من يحيي العظام وهي رميم أحيي روحنا ومحبتنا في قلوب خلقك أجمعين إنك على كل شيء قدير.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. يا الله يا الله يا من يحيي العظام وهي رميم، أحيي روحنا ومحبتنا في قلوب خلقك أجمعين، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. يا الله يا الله يا من يحيي العظام وهي رميم، أحيي روحنا ومحبتنا في قلوب خلقك أجمعين، إنك على كل شيء قدير. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. بلى قدير على أن يفعل لنا بالعفو والمعافاة، وأن يدفع عنا كل الفتن والآفات، وأن يقضي لنا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، إنك على كل شيء قدير. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. بلى قدير على أن يفعل لنا بالعفو والمعافاة، وأن يرفع عنا كل الفتن والآفات، وأن يقضي لنا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، إنك على كل شيء قدير. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، إنك على كل شيء قدير. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، إنك على كل شيء قدير. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. Doa Yasin Fadilat. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الذي لا إله إلا هو ذو الجلال والإكرام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. يا مفرج فرج عنا، يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين، أغثنا 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 يا رحمن يا رحمن، ارحمنا يا رحمن ارحمنا. اللهم إنك جعلت ياسين شفاء لمن قرأها، ولمن قرأت عليه ألف شفاء وألف دواء وألف بركة وألف رحمة وألف نعمة، وسميتها على لسان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المعمة تعم لصاحبها خير الدارين.
والدافعة تدفع عنا كل سوء وبلية وحزن وتقضي حاجاتنا احفظنا عن الفضيحتين والفقر والدين سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا مفرج فرج عنا يا مفرج فرج عنا همومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Selawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك
birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa zurriyyatihi ajma'in. Alhamdulillah. Ada lagi? Itu selawat tafrijiyah. Selawat tafrijiyah ini kita baca 3 kali je lah. Nak lebih kena sambung kat rumah lah. Sambung masing-masing. Jadi selawat tafrijiyah ini disebut oleh Al-Arif Muhammad Haqqani Al-Fadih An-Nazili. Kitabnya berjudul Khazinatul Asrar. Rahsia-rahsia, khazanah-khazanah yang tersembunyi. Kitabnya nama tu. Dalam kitab tersebut telah dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi. Imam Qurtubi ni salah seorang ahli tafsir. Ada tafsir Al-Qurtubi. Imam Qurtubi kata, barang siapa yang baca ataupun mengamalkan sebagai wirid harian selawat tafrijiyah tadi, sebanyak 141 kali ataupun lebih, maka ia akan memperolehi keutamaan-keutamaan berikutlah. Allah Ta'ala akan melenyapkan kesedihan dan kedukaan serta menghapuskan kesulitan dan bahaya yang menimpa dirinya. Ini kelebihan disebut oleh Imam Al-Qurtubi, seorang ulama tafsir yang terkenal lah dalam mentafsirkan Al-Quran itu. Mencerita tentang kelebihan selawat tafrijiyah ini. Kemudian lagi Allah Ta'ala memudahkan segala urusannya. Kalau ada masalah-masalah, masalah diri, masalah keluarga, masalah perniagaan, masalah stres dan masalah jiwa, banyakkan selawatlah di situ. Kalau payah sangat ataupun panjang selawat ini, ambillah panjang selawat yang ringan-ringan, selawat yang mudah. Jadi kelebihannya, siapa yang baca 141 kali selawat ini ataupun lebih, hebatlah tu. Allah Ta'ala juga memudahkan urusannya, memberikan cahaya kepada hatinya, sehingga menjadi terang hati dan meninggikan martabat, mengangkat darjah seseorang itu. Sebab bila kita selawat itu, maksudnya kita menghubungkan jiwa kita dengan kekasih Allah Ta'ala, iaitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situlah Allah Ta'ala pandang kita. Siapa yang menyebut kekasihnya, di situlah tempat pandangan Allah. Bila Allah pandang seorang hamba dengan penuh kasihnya, pasti Allah Ta'ala akan datangkan pertolongan. Yang payah dalam ada masalah-masalah, dipermudahkan segala urusan itu. Dengan izin, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Kemudian yang ketiga, kelebihan. Kita bicara kelebihan. Kalau yang nak ada buku tu ada. Mungkin Ansana ada, Pustaka Al-Azhar di Lakin, Sentral ada. Kalau tak, bukalah. Dia panggil apa? Shopee ke? Ada Shopee di situ. Ustaz Idris, Baba Idris Melaka. Ni toke jual. Jual buku Yasin Fadilat. Bolehlah order dengan beliau. Jadi ketiga, kita sambung lagi. Ketiga, Allah Ta'ala akan mengelokkan keadaannya, meluaskan rezekinya dan membuka baginya semua pintu kebaikan dan kebajikan secara berlimpah ruah. Subhanallah. Kerajaan Allah ni dia tiap miskin. Kerajaan Allah kaya raya. Kalau kerajaan Malaysia, kerajaan dunia, kerajaan Malaysia ni kalau dia bagi bantuan-bantuan, jadi harta tu akan susut. Allah ni makin bagi tak habis-habis. Sebab Allah itu Al-Ghaniyyu, Al-Mughni, Al-Ghaniyyu, kaya sekaya-kayanya. Tidak ada kekayaan yang paling kaya melainkan kekayaan Allah Ta'ala itu. Maka Tuhan boleh limpahkan segala rezeki. Ini juga pintu rezeki, rahsia. Rahsia nak dapat rezeki. Tapi kena usahalah. Jangan baca selawat saja duduk. Tak ada usaha ikhtiar. Tak adalah benda-benda yang boleh menyebabkan datangnya rezeki. Tuhan nak tengok juga asbab itu. Rezeki ini rahsia. Rahsia. Jangan bagi tahu siapa-siapa. Kita sini je. Rahsia bagaimana nak dapat rezeki. Kalau buat kita dapat rasailah benda itu. Benda itu. Kita amal-amal. Bila? Ya Allah, ya Ustaz, saya dah amal selawat, dah setahun dah tak dapat, tak kaya-kaya juga. Mungkin kaya dari segi bentuk lain, rezeki dalam bentuk yang lain. Mungkin kita tak kaya tapi tenang jiwa. Tak kaya tapi bahagia jiwa. Itu satu kekayaan yang sebenarnya. Sebab tu takrif kaya ini, kita jangan letak kaya tu pada harta saja.
Jangan letak pada kaya itu pada pangkat, pada kekayaan, pada keduniaan. Kaya itu Tuhan boleh bagi dalam bentuk pelbagai. Kaya akal, mana dia boleh menghadapi segala masalah-masalah dalam kehidupannya. Kaya kesihatan, juga kesihatan penting, itu kaya juga. Nampak? Orang yang kaya dalam bentuk kesihatan, mana Allah Ta'ala beri kesembuhan. Daripada sakit dia setahun, dia boleh sembuh. Inilah satu kekayaan bagi dirinya itu. Sebab itu kaya itu bukan letak di luar. Kaya itu berada dalam jiwa kita. Dalam diri kita itu kekayaannya itu. Itulah. Kesihatan kaya. Makan itu kekayaan. Cepat faham ilmu. Itu juga kekayaan. Kaya dengan ilmu. Kaya dengan dia boleh melakukan ibadah. Dia kaya. Kaya dengan pahala. Nampak? Di kaya itu banyak jenis. Sebab tu kaya jangan letak pada satu saja kaya. Ada orang ini kaya, harta, tapi jiwanya sentiasa bimbang, takut. Ini orang yang tidak kaya sebenarnya. Orang yang kaya ialah kaya jiwa itu. Ada harta dia tidak takut. Ini kaya akhlaknya. Kaya budinya. Kaya moralnya. Dia kaya kebaikan itu. Inilah kaya. Jadi kekayaan itu ditambah. Bila kita syukur atas satu kekayaan, maka Allah Ta'ala tambah lagi kekayaan yang lain. Kita tengok Ustaz Abi Liu. Dia sudah kaya raya dah. Boleh buka kedai, gedung dan sebagainya. Dia sedekah lagi. Kekayaan dia ialah bersedekah. Itu kekayaan dia. Kaya harta satu, kaya dengan sedekah satu. Nampak? Kekayaan, membantu orang. Ini kaya dengan kasih sayang. Kaya dengan tauhid, keimanan. Kaya dengan kasih sayang. Boleh? Itu kita mahu dalam hidup kita sebenarnya. Lagi disebut di sini juga oleh Imam Al-Qurtubi, siapa yang baca tadi, suaranya didengar oleh para pemimpin. Sebab tu rakyat makin ramai berselawat, rakyat makin hebat berselawat, insya-Allah pemimpin akan dengar suara rakyat itu. Dulu dia dengar masa nak pilihan raya je. Masa nak mengundi dia dengar. Apa kita nak dia bagi. Bila lepas mengundi hilang. YB hilang. Maka kita gempurkan dengan selawat ini. Insya-Allah kebangkitan jiwa yang penuh keimanan dan kasih sayang mahu kepada kebaikan, dia akan bangkit. Bangkit. Sekarang ni pemimpin dah dengar dah rakyat. Mungkin selawat kita, selawat umat ketika gelombang selawat itu sudah cukup di sisi Allah Ta'ala, maka pemimpin dah akan dengar. Dia tidak boleh ego dah pemimpin. Dulu dia boleh sombong, dia boleh ego, sekarang tak boleh dah. Cerita lain pula. Lagi yang kelima, Allah Ta'ala akan mengamankan dari bencana yang menimpa di masanya dan menyelamatkan diri daripada malapetaka, kelaparan dan kemiskinan. Ini kena makanan akhir zaman ialah selawat lah. Ada orang selawat dia kenyang. Taklah. Perut dia tak makan tapi kenyang dengan selawat. Dengan asyik, dengan cinta, dengan rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan dia lupa lapar itu. Perut lapar tapi lupa lapar. Inilah cinta. Orang yang bercinta dia akan lupa segala yang lain. Sebab itulah timbulnya makan tak lalu, tidur tak lena, mandi tak basah. Ni makan tak lalu walaupun 3 pinggang. Tak lalu 3 pinggang. Itu makan tak kenyang bukan tak lalu tak kenyang. Sebab apa? Ini panggil jalan-jalan keselamatan. Mengamankan daripada bencana. Sahabat-sahabat kita yang berada di kawasan yang mudah kena banjir satu ketika, dia kena banyak selawat di situ. Selawat, banyakkan selawat. Sebab rumah yang banyak selawat, rumah yang dipandang oleh Allah Ta'ala, maka di situlah datangnya pertolongan. Mungkin kalau kena pun sedikit saja. Tidak sebagaimana yang teruk-teruk. Sebab tu masjid ada datang tsunami tu, masjid dia selamat. Kenapa? Di situ ada aura, ada gelombang, ada energi dan ada keberkatan di situ. Maka di situlah datanya keselamatan. Lagi yang keenam kata Imam Al-Qurtubi, Allah Ta'ala menjadikan dirinya dicintai oleh semua orang. Orang pun seronok dengan kita. Nampak? Bila selawat, dia akan menyatu cinta itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila menyatu dengan jiwa Nabi itu, maka dia akan berakhlak dengan akhlak yang baik. Dan orang kasih padanya. Mana? Orang cela dia pun senyum pada orang tu. Jadi orang tu tak jadi nak marah dia. Jatuh kasih. Nampak?
ada je ketika berlaku pada para ulama, para aulia mereka dulu. Daripada musuh, daripada rumah mereka dah datang ke rumah ni. Datang ke rumah dengan penuh semangat kemarahan dan dendam kesumat itu, dia nak dengan pedang. Sampai di rumah dia sejuk. Sampai depan rumah dia tunduk. Tak jadi. Ini dikatakan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Asbab salawat itu. Orang yang banyak selawat, orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang banyak selawat, orang yang dilindungi oleh Allah Ta'ala. Orang yang banyak berselawat, orang yang dipandang oleh Allah Ta'ala dengan rahmat, dengan kebaikan. Dan rezeki tidak akan putus padanya itu. Rezeki tak akan putus. Kerana Nabi itu ada sumber kenikmatan, sumber rezeki. Berlaku ketika Nabi dilahirkan. Maulid Nabi dilahirkan. Umur berapa tahun? Nabi dibawa oleh Halimatus Sa'diyah ke perkampungan Bani Sa'ad. Jadi kampung Bani Sa'ad ni desa yang kering kontang. Kambing, unta, kekurusan, tak ada makanan, rumput tak tumbuh. Pohon kurma pun tak berbuah. Datangnya Nabi dibawa oleh Halimatus Sa'diyah sebagai ibu susuan, bawa situ. Bawa ke perkampungan, tak lama kampung itu hidup, segar, hidup. Kurma berbuah, rumput pun tumbuh, unta dan kambing pun makan, gemuk. Ini dipanggil rezeki. Nabi itu adalah ibu segala, ibu rezeki lah maksudnya. Pintu rezeki. Baik, lagi yang ketujuh, dan tidak sesekali ia memohon sesuatu kepada Allah, melainkan Allah akan mengkabulkan doanya. Ini yang disebut oleh Imam Al-Qurtubi. Siapa yang baca selawat ini 141 kali ataupun lebih, itulah kelebihannya. Dan dapat daripada kelebihan keistimewaannya juga, secara berterusan. Tadi setarigulah, siapa yang banyak-banyak berhajat, dia duduk, kumpul ataupun duduk seorang, selawat 141 kali. Selawat tafrijiyah, selawat nariyah, selawat kamilah. Sama selawat kamilah, selawat tafrijiyah, selawat nariyah. Itu namanya sama, orangnya namanya lain, orangnya sama. Namanya berbeza. Kemudian menurut kalangan ahli asrar, ahli-ahli kerahsiaan, di kalangan habib-habib banyaklah ni. Dibuka kepada habib-habib tentang selawat, kelebihan selawat dan rahsia selawat itu. Selawat ini disebut miftahul kanzil muhit. Linaili muradil ibad. Mana kunci perbenaran yang meliputi semua yang diinginkan oleh hamba-hamba Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita sebut juga, kenapa saya selawat tak dapat pun Ustaz? Tak dapat pun rezeki, mungkin rezeki lain kita tak nampak. Sebab dia rahsia Allah Ta'ala. Rezeki itu dalam rahsia Allah Ta'ala. Mungkin diberi dalam bentuk hati yang lembut. Itu juga rezeki. Dapat makan, itu juga rezeki. Kesihatan, itu juga rezeki. Sebab itu, rezeki ni jangan kita sempit-sempitkan. Kita luaskan rezeki Allah Ta'ala. Ikut Allah Ta'ala nak bagi macam. Mungkin kita minta yang begini, Allah bagi yang begini. Ada orang tak ada anak. Tak ada anak. Kahwin 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, tak ada anak. Mungkin rezeki yang lain. Rezeki, dia boleh sabar dengan ujian itu. Itu rezeki juga. Boleh sabar dengan ujian. Itu satu rezeki dan nikmat Allah. Dia boleh redha dengan ujian. Itu satu rezeki dan nikmat daripada Allah. Nampak? Jangan sempit-sempitkan dalam bab rezeki ini. Rezeki itu luas. Bagaimana Tuhan nak bagi itu serah pada Allah Ta'ala lah. Kita hamba ni terima saja bagaimana bentuk Allah Ta'ala. Yang penting kita usaha, kita selawat, kita ikhtiar. InsyaAllah Tuhan bagilah. Sebab Allah tu maha bijak memberi rezeki kepada hambanya. Mungkin dia tak bagi kaya kita. Selawat-selawat tak kaya pun Ustaz. Malahlah selawat. Dah 2 tahun saya selawat tak kaya-kaya juga. Mungkin Tuhan tak bagi kaya sebab apa? Kalau bagi kaya nanti kamu sombong dengan kaya pula. Kamu jadi orang yang kedekut dengan kaya pula. Tuhan tak nak macam tu. Maka Tuhan bagi kaya yang lain. Kaya anak. Lepas setahun seorang. Kembar pula. Tambah lagi 2, 3. Kaya anak. Nampak? Itu berbeza. Kaya itu berbeza. Jangan kita sempitkan rezeki Tuhan itu. Kita pandai mengolah dan melihat dia punya bahasa rezeki Tuhan. Bahasa cinta Allah. Bahasa rezeki Allah itu. Lagi, Al-Imam Ad-Dainuri mengatakan bahawa siapa yang baca selawat ini setiap selesai solat fardunya sebanyak 11 kali. Setiap kali solat, 11 kali.
dan menjadikan sebagai wirid dia. Dia selawat, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, kemudian Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayidina Muhammad. Dia baca 11 kali. Selawat ni tak semestinya berlagu, tak lagu pun tak apa. Saya tak pandai lah ustaz nak berlagu. Macam mana? Tak berlagu pun tak apa. Lagu tu seni. Allah tak lihat lagu tak lagu, sedap ke tak sedap. Allah lihat hatimu itu ketika kamu selawat, hadir atau tidak cintamu pada baginda. Itu yang dilihat. Jadi sebelah kali, setelah sama ada selepas wirid doa itu, dia baca 11 kali, maka rezekinya tidak akan pernah terputus dan dia akan meraih kedudukan yang sangat tinggi serta beroleh harta yang banyak. Ini peluang kepada mereka yang maksudnya kehilangan kerja, mereka yang duduk dalam kelaparan, kesusahan. Kalau tengok orang macam tu, kita bagi bantuan. Bawalah beras satu 5 kilo ke, gula ke, minyak masak, telur dan sebagainya, kita bagi dia. Jangan lupa kita bagi selawat pada dia. Bagi selawat pada dia. Nampak? Jangan bagi makanan saja. Bagi bantuan itu package dengan selawat terus. Makcik, saya bagi beras ini sekadar saja untuk meringankan kehidupan makcik sekeluarga. Makcik jangan lupa lah selawat makcik, supaya dengan selawat itu ditambah kali rezeki. Mungkin kami tambah rezeki, kami datang lagi, ataupun orang lain yang datang bagi dan sebagainya. Makcik jangan lupa selawat. Paling tidak pun 10 kali makcik. Selawat pun panjanglah selawat ni. Selawat apa? Panjang-panjang. Selawat yang mudah-mudah je cik. Jangan bagi selawat tafrijiyah kalau dia tak tahu tafrijiyah. Nampak? Benar apa selawat tafrijiyah macam mana ni? Kasih yang mudah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wajib selawatlah yang tu. Amalkan 10 kali ke, lebih banyak lagi bagus. InsyaAllah rezeki akan terbuka. Selawat yang paling ringkas lagi ialah selawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Selawatlah majid. Moga-moga dengan selawat itu datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi itu selesai 11 kali selepas sekali solat. Dan barang siapa yang istiqamah membacanya selepas solat subuh setiap hari sebanyak 40 kali. Tadi setiap kali solat fardu 11 kali. Yang ni pula kalau yang tu tak boleh, subuh saja. Subuh saja 40 kali, maka dia akan memperoleh apa yang diinginkannya itu. Tak akan tunaikan hajat itu. Tunaikan hajat hamba itu. Bagaimana tu Allah Ta'ala tunaikan hajat? Terpulahlah pada Allah, serah pada Allah. Ini adab hamba dengan Allah. Kita selawat, apa yang Tuhan bagi, terima sajalah. Mungkin Tuhan nak bagi sifat sabar, dia uji kita. Dengan makin selawat, makin banyak ujian. Makin selawat, makin banyak ujian. Maka sebenarnya Tuhan nak bagi rezeki sabar dan redha dengannya itu. Dia nak angkat darjat rohani kita itu. Maka diberinya uji. Bila Allah sayang kepada seseorang itu, dia akan uji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan uji hamba itu. Dan dia nak bagi sesuatu. Dia bagi sabar itu lebih baik daripada kita mendapat sejuta. Kalau dapat sejuta, tidak ada sabar, tak ada makna sejuta itu. Nampak? Tak ada makna hidup kita kalau dapat sejuta, tidak ada sabar, tidak ada redha, tidak ada syukur, tidak ada tawakal, tidak ada cinta Allah, tidak ada kasih sayang, tidak ada akhlak Muhammad. Tak ada makna sejuta dalam hidup kita. Sejuta sebulan gajinya, tidak ada makna. Tapi kalau dia ada sifat sabar, sifat redha, tawakal, pemaaf, baik budinya, bahasanya baik, bagus. Inilah orang yang kaya. Walaupun dia tidak ada sejuta, tidak ada 10 ringgit dalam poket, tapi dia ada jiwa yang berakhlak Nabi. Inilah kekayaan. Rezeki yang paling tinggi di sisi Allah Ta'ala ialah Allah Ta'ala limpahkan akhlak Nabi pada jiwa hambanya itu. Boleh? Amalkan. Selepas solat subuh 40 kali. Lepas fardu 11 kali. Lagi kita bagi banyak lagi. Biar mabuk hari ni. Mabuk dengan selawat. Dan barang siapa yang istiqamah membacanya setiap hari sebanyak 100 kali. Itu tak kira waktu bila. Pagi 10, pukul 10 kali.
Lepas Zuhur 10 kali. Pukul 3 pula 10 kali. Pukul 11 lepas Asar 10 kali. Cukup 100. Tidak ditentukan bila masanya itu. Yang penting 100 kali sehari. Istiqamahnya setiap hari. Maka dia akan memperoleh apa yang diinginkannya. Dan ditambah dan dapat meraih tujuan lebih daripada apa yang dikehendakinya itu. Masya Allah. Allah Ta'ala akan tambah lagi. Apa yang kita nak Tuhan tambah. Dan apa yang kita hajat tu. Dia panggil doanya makbul. Kalau selawat begitu insya-Allah 100 kali sehari, insya-Allah masin jadi mulut dia. Masin mulutnya bukan dia makan garam, masinnya. Masin mulut itu panggil istilah orang Melayu kan, masin mulut ni doa mustajab. Doanya ya Allah sembuhlah cucuku yang demam ini. Tu sembuh terus. Itu dikatakan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab makin banyak selawat, makin dicintai oleh Allah. Makin dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Lagi, ini 100 kali tadi kan? Sehari. Kalau tadi 40 kali sehari, lepas subuh. Satu lagi, barang siapa yang istiqamah membacanya sebanyak bilangan para rasul. Para rasul, iaitu 313. Juga tentera Badar 313. Tentera Badar, Badaruddin. Ini tak dapat 313, 103 je, 104 je orang. Tak apalah, 313 kali dia baca istiqamah untuk membuka asrar-asrar rahsia-rahsia ketuhanan. Rahsia-rahsia ketuhanan, rahsia tauhid lah maksudnya, rahsia cinta, rahsia bagaimana nak rasa Allah itu dekat, bagaimana nak rasa Allah itu bersama, nak lihat di balik alam ini dia punya sifat-sifat Allah, asma-asma Allah. Ini panggil rahsia. Di balik gerak tangan ini nampak kudrat Allah. Maka dia amalkan selawat 313 kali untuk membuka rahsia-rahsia, rahsia-rahsia alam ghaib. Nak tengok jin boleh juga. Kalau niat nak tengok jin, insya-Allah boleh nampak jin. Tapi tak payahlah tengok jin, rugi masa, sibuk dengan hal jin pula. Payah pergi ke pasar nampak jin, pergi ke sini nampak jin, pergi ke kedai nampak jin. Jadi masalah, baik tak payah. Kalau nak tengok alam jin tak payah. Nak rahsia-rahsia nampak dosa kita, itu rahsia dosa. Rahsia-rahsia dia panggil rahsia-rahsia kebaikan. Rahsia riak kita di mana, dia buka. Maka sesungguhnya dia akan dapat melihat segala sesuatu yang dikehendaki. Itu akan buka mata hatinya itu. Sebab selawat ni dia cahaya. Makin kita amal dengan istiqamah, makin kuat cahaya itu. Dia akan terbuka rahsia-rahsia ketuhanan. Rahsia tauhid, rahsia kasih sayang, rahsia sabar, rahsia redha, rahsia syukur. Dia panggil gedung rahsia. Dan akhir sekali, satu lagi ialah barang siapa yang istiqamah membacanya setiap hari sebanyak 1000 kali. Power lah, power. 1000 kali. Kalau ikut Syekh Dr. Azman, Syekh Dr. Azman Mohsin, selawat tafdiyah 4444 kali. Itu banyak tu. Ni 1000 kali. 1000 kali, maka dia akan memperoleh apa yang tidak dapat digambarkan dari hal-hal yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hatinya seorang manusia pun. Tu akan buka rahsia lagi. Rahsia di dalam rahsia dia panggil. Banyak lagi rahsia dia buka. Mungkin dia akan nampak alam barzah macam mana. Dia boleh nampak syurga tu. Ahli-ahli syurga bagaimana. Dibuka. Ini panggil kasyaf. Kasyaf melihat rahsia-rahsia ketuhanan. Rahsia-rahsia makrifat. Rahsia-rahsia tauhid. Rahsia-rahsia kebaikan. Rahsia-rahsia kejahatan. Rahsia-rahsia Dajjal, fitnah, tipu daya Dajjal. Dia akan buka. Dajjal menipu manusia bagaimana. Dia akan terbuka. Sebab itulah, selawat itu adalah senjata akhir zaman. Kata Said Ali Muhammad Al-Maliki, selawat itu adalah senjata umat akhir zaman untuk menghadapi fitnah akhir zaman dan fitnah Dajjal. Selawat. Selawat. Terbukalah fitnah Dajjal. Kalau orang selawat, dia akan nampak. Dia panggil rahsia dia sebalik COVID-19 itu.
Dia nampak rahsia tipu daya Dajjal di balik COVID-19. Dia akan nampak di situ. Hakikatnya adalah tipu daya je COVID-19. Walaupun kita tidak nafikan kebenaran COVID itu adanya musibah, adanya kemudaratannya, tapi sampai menakut-nakutkan orang, sampai nak bersalam, boleh ke tak boleh salam ni? Boleh tak boleh? Nak pergi masjid pun tak boleh. Padahal orang masjid itu lebih jaga SOP daripada pergi pasar. Kat pasar tu mana ada SOP? Ada juga SOP tapi tak terjaga. Tapi pergi masjid terjaga. Inilah rahsia kejahatan musuh itu, kejahatan fitnah Dajjal itu. Dan pula datang pula dengan penyakit ini datangnya vaksin pula, berniaga bisnes vaksin pula. Jadi rahsia itu akan terbuka. Kalau orang yang ada selawat cahaya hati, dia akan nampak tipu daya Dajjal, fitnah-fitnah Dajjal. Di sebalik kebaikan itu ada kejahatannya, ada tipu dayanya itu. Nampak baik. Sebab dia ni ada udang sebalik mi. Dajjal ni panggil Dajjalah ini, dia menzahirkan kebaikan. Nampak dalam bentuk bantu bagi vaksin kepada, rupanya dia bisnes. Nampak tu, kena tengok di situ. Maka cahaya selawat inilah yang akan menunjuk, membuka rahsia-rahsia kejahatan musuh itu. Betul. Para habib, para ulama, para mursyid, para orang-orang alim, mereka tahu senjata akhir zaman kepada umat Islam ini ialah kekuatan selawat, kekuatan cinta. Makin selawat, kuat selawat, makin banyak selawat, makin cinta pada Nabi, di situlah kekuatan iman. Datanglah bentuk apa bentuk, ujian pun, fitnah pun, jiwanya tidak goyang dengan Tuhan. Kalau yang kena banjir, dia tidak goyang dengan banjir itu. Dia sabar, dia redha, dia pasrah pada Allah. Dia sangka baik kepada Allah. Nampak? Ini dipanggil selawat adalah jalan keselamatan daripada tipu daya. Musuh hidup kita macam remote je. Pegang remote je. Musuh. Tekan sini, takut semua. Satu dunia takut. Dengan digembar-gemburkan dengan COVID-19 saja. Padahal yang mati pun, yang mati tu yang orang berumur, yang memang dah teruk-teruk sangat itu, maksudnya apa? Yang kencing manis teruk-teruk, tahap 4, tahap kanser itu, jantung sebagainya. Jadi yang mati pun berapa sangat. Jadi itu panggil permainan. Permainan yang kita perlu sedari, perlu kita hati-hati dan kita tidak terikut-ikut dan sangat-sangat takut dengan hal demikian. Sebab mereka tekan sini takut satu dunia boleh takut. Tekan slow balik, tenang balik. Tekan sini pula Dajjal tetang. Tekan sini perang pula situ. Tekan sini pula berhenti perang. Semua dunia ini seolah sudah dikontrol oleh syaitan dan Dajjal. Dajjal bergerak di sebalik tabir, syaitan bergerak di alam ghaib. Dajjal dia bergerak di sebalik tabir. Balik proksinya guna Amerika, guna ni WHO, statement, data-data yang dibawa oleh dia, semua takut dengan doktor-doktor pun ikut straight pula dengan data itu. Nampak? Jadi follow. Jadi semua huru-hara. Ekonomi pun jatuh. Manusia hidup dalam keadaan stres, bahkan bunuh diri pun ada. Yang hilang pekerjaan pun ada. Yang kelaparan pun ada, sampai terpaksa seorang ibu tu mencuri pula. Sebab anak dia sakit, tak ada duit, terpaksa mencuri pula. Ini panggil fitnah akhir zaman. Nampak? Akhir zaman. Yang perlu diisi umat ini dengan cinta Rasul. Mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Nampak tak tu kenapa Nabi dan para ulama sangat-sangat menggalakkan berselawat ini? Senjata. Bagi pemuda-pemuda, orang-orang muda yang jauh dengan Allah, bagi selawat je. Bagi selawat je kepada mereka itu. Walaupun mereka malas sembahyang, mereka awalnya mereka malas sembahyang, bagi selawat dulu. Selawat pun yang mudah-mudah, jangan tarafiri je. Selawat Jibril je yang mudah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Biar jadi zikir dia. Bila dia selawat, di situ datang kecintaan Allah. Allah Taala akan ubah jiwa mereka. Akan mengubah jiwa mereka itu. Boleh? Inilah dia panggil benteng kita. Saat-saat dunia ini sangat-sangat dahsyat ujian dan fitnahnya itu. Fasa yang sangat dahsyat. Sebab dunia ni nak diubah. Tuhan nak ubah dengan dunia yang baru pula. Dajjal, Iblis juga dia nak ubah New World Order.
Dia nak ubah juga, tapi dalam acuan dia. Tapi Allah itu sangat hebat lagi lah pada dajjal iblis. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Nampak di situ. Jadi orang yang ada cahaya selawat dalam batinnya, dia akan bercahaya. Dia akan fikir pula fikir yang waras. Fikirannya matang. Fikirannya bijak. Dia tidak cepat terkena, dia panggil terpengaruh dengan berita-berita tu. Dia tidak mudah pengaruh. Sebab akalnya sudah ada cahaya selawat. Tubuhnya ada cahaya selawat. Batinnya ada cahaya selawat. Maka di situlah kekuatan. Pegangnya. Guru saya pernah sebut, guru saya sebut, di akhir zaman ini kita nak kuatkan iman je. Kuatkan iman. Lepas tu jaga sembahyang. Lepas tu jaga tangan kita dan lisan kita daripada menyakiti orang. Jaga hati tu. Jaga perkara-perkara yang haram. InsyaAllah ahli syurga dah dia dah sebenarnya. Sebab di akhir zaman yang penuh dengan ujian ini, cukuplah dengan amal-amal yang maksudnya sedikit pun, insya-Allah moga-moga Allah Taala pandang amal itu. Kita nak amal seperti orang yang dahulu, ulama-ulama dahulu amal, tak mampu kita. Kalau ikut habib-habib, 10,000 sehari, 70,000 sehari selawat mereka itu. Kadang-kadang kita tidak mampu, tetapi sekurang-kurangnya kita berselawat juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar umat yang penuh dengan ujian ini, tekanan demi tekanan, tapi kalau dia boleh pegang iman ini kata Nabi, kata berjalan, peganglah iman, tauhid, cinta Allah itu, walaupun kamu terpaksa berjalan di atas salji yang sejuk sekalipun. Inilah makanan umat akhir zaman. Makanan jiwa bagi umat Islam akhir zaman, untuk mempertahankan iman, mempertahankan akidah, mempertahankan tauhid dan kasih sayang itu. Ada ini cukup dah. Bahkan jadi wali dah kadang-kadang. Boleh jadi naik maqam wali. Di zaman yang penuh dengan ujian ini, kalau mereka ni boleh pertahankan iman, insya-Allah. Insya-Allah dalam kasih sayang Allah Taala lah. Kalau boleh amal banyak-banyak, silakanlah. Yang boleh amal yang di sini ni, boleh amal yang panjang-panjang, silakan. Yang di luar sana tu, yang duk sibuk-sibuk dengan hal masing-masing itu, berilah selawat yang mudah-mudah. Permudahkan umat ini untuk berselawat. Permudahkan manusia untuk masuk syurga. Jangan kita saja nak masuk syurga. Mentang-mentang kita bidadari syurga, kita saja nak masuk. Jangan. Kita ada sifat belas kasihan, sifat kasih sayang untuk melihat seluruh umat ini mengecapi syurga bersama. Walaupun berbeza syurganya, ada syurga ma'wa, ada yang syurga naim, adanya syurga jannatul firdaus, berbagai itu mengikut tahap. Yang penting di syurga, dia dapat syurga. Nampak? Yang dalam ni memang bidadari syurga ni, yang amal itu banyak-banyak hari-hari dengan qiyamul lail, dengan baca Quran khatam ini, mungkin naik syurga firdausi lah maksudnya. Jadi kita bagi selawat ni supaya dia dapat pintu kunci syurga tu cukup. Selamatkan umat di akhir zaman ini. Selamatkan umat di akhir zaman. Kalau tak dapat buat semua, jangan tinggal semualah maksudnya. Nabi kalau boleh ni nak bagi yang paling mudah kepada umat ni. Sebab tu Nabi perbagaikan amal ibadah tu. Nampak? Ada yang mampu sembahyang duha. Ada yang mampu qiyamul lail. Ada yang mampu solat jemaah. Ada yang mampu sembahyang fardu je, sembahyang fardu. Ini pula dalam bab, ada yang mampu baca 30 juzuk dalam bab Quran. Ada yang mampu baca 1 juzuk. Ada yang mampu baca qul huwallah je. Yang penting mereka membaca Al-Quran. Yang penting mereka baca. Moga-moga dengan baca walaupun tidak banyak, asbab kepada jatuh kasih Allah padanya itu, insya-Allah Allah Taala kurniakan syurga pada mereka itu. Jadi umat akhir zaman yang super malas ini, selalu disebut oleh guru saya lah, super malas ini, bagilah yang mudah-mudah. Tengok keadaan lah. Kalau yang sini kita boleh bagi amal rotib haddad, rotib atas, tak ada masalah ni. Yasin 40 kali sehari pun tak apa. Boleh amalkan sini. Di luar sana tu, bagaimana kita nak selamatkan umat yang di luar sana, yang masih dalam kekufuran lagi, masih dalam kegelapan lagi.
selamatkan mereka itu. Maka sebab itulah mana-mana NGO ataupun termasuk rumah ngaji dari syurga pun bagi bantuan itu. Bantuan tu tak seperti nanti banjir. Tak banjir pun boleh bagi bantuan, sebab tak banjir pun orang susah tetap ada. Pergi. Bantu itu kita memberi package dengan selawat sekali. Package dengan selawat. Makcik selawat selawat yang paling mudah je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ataupun sallallahu ala Muhammad 10 kali sehari makcik Jangan bagi 1000 ke dia. Oh, pensang dia. Dia tak pernah, tak biasa dengan selawat, bagi 1000. Oi, penatlah 1000. Bunyi 1000 tu ya Allah. Jadi dahlah super marlas. Bagi pula banyak beban kepada mereka. Jangan bebankan kepada umat akhir zaman. Yang penting mereka dapat berselawat. Dapat selawat. Walaupun tak semayang lagi, bagi je selawat dulu. Yang baru masuk Islam tu jangan cepat-cepat sangat. Oh, nak masuk Islam, sebelum mengucap 2 kalimah syahadah kena sunat dulu. Oh, lari dia. Jangan letak tu. Kena sunat dulu baru boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Jangan. Ucap dulu. Bagi selawat. Sunat tu kemudian pula. Tak apa. Sunat khatan. Cakap lebih saya. Ada 4 minit lagi, nasib baik. Ingat dah terlebih masa. Saya cakap gitulah. Okey, ada soalan-soalan nak dikemukakan. Cadangan-cadangan. Teguran-teguran. Pembetulan-pembetulan. Jadi surah Yasin ini insya-Allah boleh diamalkan dah. Yang mampu. Paling tidak, kalau tak boleh sehari, setiap kali sehari, sekali sehari, seminggu sekali. Tak ada dapat seminggu sekali, sebulan sekali. Tak dapat sebulan sekali, setahun sekali. Tak dapat setahun sekali, seumur hidup sekali. Bacalah maksudnya. Tujuannya adalah untuk menyuci hati, agar diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala, agar dilimpahkan cahaya iman yang benar dalam batin, agar dikurniakan sifat-sifat yang terpuji dalam diri kehidupan kita inilah, agar juga diberi keselamatan. Sebab itulah ini amalan-amalan para panggil orang tua dulu, ulama-ulama di kalangan orang-orang yang soleh, mereka beramal. Kalau 7 tempat yang benti dan selawat dan doa tadi, dengan niat itu, mereka dulu, orang dulu, rumah mereka itu, tengok pagar, pintu pagar mereka, ataupun rumah mereka itu, mana ada grill. Rumah kita macam-macam grill. Pintu grill itu besi, tu macam-macam besi. Pintu rumah tu saja. Pintu pagar tu lain cerita lagi. Ada autonya, tidak autonya, canggih manggisnya, macam-macam pintu pagar. Orang dulu, pagarnya tahu pagar apa? Batang ubi kayu je, pagar keliling rumah dia itu. Ubi kayu, pokok. Sambil-sambil pagar tu, cukup masa boleh jadi makanan ubi kayu. Pintu pagar pun kayu. Tapi rumah orang dulu, ya Allah, mereka yakin pada Allah. Iman mereka kuat kerana amalan-amalan mereka itu menyucikan hati sehingga mereka bergantung dengan Allah. Hidup mereka tidak geru dan takut. Usaha adalah, usaha orang dulu, cara dululah usaha. Kunci pintu dan sebagainya. Tapi insya-Allah. Nampak? Sekarang, zaman sekarang, pagar batu, pagar kaca, macam-macam kaca. Pagar tu kaca atas tu. Orang boleh masuk lagi. Dengan CCTV pun orang boleh masuk lagi. Sebab itu pagarnya syariat kena ada. Yang pagar tu lah, pagar automatik ke besi ke gerai ke apa, itu kena adalah kaca ke apa. Itu pagar syariat. Pagar hakikat ialah hubungan kita dengan Tuhan. Permohonan kita, munajat kita, doa kita pada Allah. Itu pagar hakikat. Bila kita berpagar yakin pada Allah, serah pada Allah, insya-Allah Tuhan akan jaga. Sebab Tuhan yang menguasai segala kalbu manusia itu. Hati manusia itu Tuhan pegang. Nampak? Pertolongan Allah dalam bentuk macam-macam. Kadang-kadang orang tu daripada rumah, niatnya nak rompok rumah kita, nak masuk, nak pecah rumah kita. Sampai rumah dia tak boleh. Dia duduk tengok, cari rumah tak jumpa. Sebab Allah sembunyikan rumah kita. Walaupun depan rumah dah, dia jumpa dah. Cari rumah tak jumpa. Allah lindungi pandangannya daripada nampak? Berbagai bentuk. Ada orang rumah Tok Guru dulu. Mana ada biasa. Ada orang nak pergi sampai depan tangga rumah Tok Guru. Dia niat jahat, niat tak baik. Niat nak mencuri, nak masuk. Sampai depan tangga rumah Tok Guru, jadi dia berenang atas darat, atas semin depan rumah. Nampak? Sehingga Tok Guru datang pagi tu, tepuk belakang tu, baru bangun. Kenapa kamu duk berenang atas darat gini?
Oh, saya ingatkan air ada sungai. Mana pertolongan Allah itu dalam bentuk pelbagai. Nampak? Inilah panggil luar biasa. Keinginan yang kita tidak mampu nak capai dengan akal kita itu. Sebab itu hidup mesti bergantung dengan Allah. Hidup mesti hubung hati itu dengan Allah melalui hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Yasin juga adalah dia panggil hubungan kita dengan Allah dan Rasul. Yasin, bila kita baca Yasin, Yasin Fadilah ni ada dia baca 7 kali Yasin. Awal tadi Yasin, Yasin. Kita sebut Yasin itu Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah. Mana kita bertawasul dengan Nabi dengan Yasin. Yasin itu kita ingat dalam hati, ya Rasulullah. Makbulkanlah doaku ya Rasulullah. Bersihkan hatiku ya Rasulullah. Maka Rasulullah amin Rasulullah itu pada Allah. Itulah pandangan Allah pada kita. Kena berhubung dengan Nabi, barulah Allah pandang kita, doa kita. Sebab tu selawat ini penting. Pernah disebut ulama menyebut selawat ini kalau kita berdoa, kita doa malam ke siang ke pagi, doa menangis sampai keluar air mata darah. Kalau doa itu tidak disebut selawat, tidak ada selawat dalam doa itu, Tuhan tak pandang pun, walaupun keluar air mata darah sekalipun. Menangis keluar air mata, tapi tak ada sebut je. Terus, ya Allah, ya Allah, saya nak ni saya. Tak sebut pun selawat dalam. Sebab itu adab doa itu alhamdulillahirabbil alamin, pujian pada Allah. Kemudian selawat, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Itu doa. Ada selawatnya di situ. Di situlah terbukanya pintu kemakbulan dalam doa itu. Dan juga selawat. Kalau selawat ni orang tak nak selawat ketika semayang. Saya tak nak selawat lah tahiyat akhir. Saya nak duduk diam je. Jadi selawat tidak, sebab itu selawat ni rukun dalam sembahyang. Siapa yang tidak selawat dalam tahiyat akhir ataupun awal, kalau dia sembahyang sampai hancur tubuh ni, hancur lebu tubuh. Ibadah nak ceritanya hebatnya ibadahnya, tapi tidak ada selawat, Tuhan tak pandang ibadah tu walaupun hancur lebu sekalipun tubuh. Sebab Tuhan pandang ibadah kita ketika mana hati kita terhubung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah keajaiban selawat. Itulah fadilat kelebihan selawat. Itulah keistimewaan selawat. Itulah kekuatan selawat. Kekuatan hubungan jiwa kita dengan Allah. Selawat kita hubung dengan Nabi. Zikir kita hubung dengan Allah. Kita tak akan boleh terhubung dengan Allah kalau tidak melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, soalan tak ada. Insya-Allah selawat terus, selawat. Selawatlah. Sama ada selawat itu dengan lisan atau selawat dengan hati. Selawatlah mana-mana. Yang penting menyatu jiwa itu dengan cinta pada Nabi. Selawat sehingga menyatu cinta. Menyatu jiwa itu dengan Nabi. Selawat itu rasa rindu pada Nabi. Selawat rasa melihat segala seolah-olah Nabi itu ada di depan bersama ketika selawat. Seolah Nabi itu ada bersama di balik diri kita ini. Dan memanglah hakikatnya Nabi tidak pernah berpisah dengan umatnya, tidak pernah berpisah dengan hambanya itu. Cuma hamba tu banyak lupa Nabi. Okey, selesai. Ada lagi? Mana soalan? Tak ada soalan, kita berhentilah. Soalan. Boleh? Siapa yang juga banyak selawat, dia dipagar kepada dirinya. Syaitan tak boleh tembus. Banyak selawat, syaitan tak boleh nak tembus dirinya. Syaitan ke, musuh ke, manusia yang jahat ke, ataupun dalam bentuk jin je, dia datang, dia tak boleh. Sebab tu kita ada rawatan dalam bentuk merawat sanad selawat, barakah sanad selawat, selawat sanad. Barakah selawat bersanad. Ini rawatan terbaru. Rawatan, nak rawat jin ke, rawat sakit-sakit ke, kita boleh gunakan selawat itu. Selawatlah, selawat. Apa yang bagus, selawat. Ada soalan? Soalan ada? Tak ada? Soalan dari PN Hafizah Muhammad Ali. Mana soalannya? Tak jumpa lah saya.
Mana? Kalau dalam solat kita mengantuk, kenapa Ustaz? Oh, kalau mengantuk itu satu nikmat ketika solat. Dalam solat kita mengantuk, adakah kita lalai atau macam mana Ustaz? Kalau mengantuk sangat tu tidur dulu, rehat-rehatkan dulu, selawat-selawatkan dulu. InsyaAllah dengan selawat, hilanglah ngantuk itu. Tengoklah keadaan. Kalau masa waktu tu nak habis, jangan tidur dulu, nanti terlajak habis waktu. Kalau waktu dah singkat, ada 10 minit lagi nak habis waktu solat, 10 minit, kena solat dulu walaupun mengantuk. Tak apalah, semayang dalam keadaan ngantuk pun tak apa. Yang penting Tuhan tahu kita nak semayang, khusyuk, ngantuk. Sebab ngantuk ni bukan kerja kita juga. Allah juga yang mengantukkan kita. Sebab kita juga kadang-kadang. Time tidur, tak nak tidur. Time semayang lah, baru tu nak tidur, nak ngantuknya. Time yang lain, tak nak tidur pula. Depan TV mengantuk dah pun tak jadi ngantuk. Itu nafsu lah dia panggil. Tabiat kita. Tak apalah, banyakkan selawat terus je. Ngantuk pun tak apa. Semayang je. Semayang je. Soalan lagi? Tak nampak dah saya soalan. Dia ke bawah dah ni. Ustaz pernah amalkan dahulu dalilul khairat. Ya, dalilul khairat panjang sangat. Khairat yang rajin-rajin, yang hebat-hebat, boleh kita buat dalilul khairat. Saya tak hebat. Zaman sekarang ni zaman saya sudah hebat dah. Kalau zaman tua-tua dulu, hebatlah saya ketika itu. Jangan zaman jadi imam masjid, zaman jadi guru besar sekolah agama, itu hebat saya ketika itu. Zaman-zaman tua dulu. Sekarang muda balik, jadi malas balik nak ibadah. Zaman tua-tua dulu, qiyamul lail tiap-tiap malam, buat program lagi, menangis orang. Nak ceritanya. Zaman kuat ibadah dulu. Serban ni besarnya serban ni. Sekarang ni kepiah pun muju lekat je kepiah. Dulu serban. Pergi ke pasar, pergi Maidi pakai serban. Zaman-zaman duk mondok dulu. Dengan kainnya, kadang jubah dengan jubah. Tu zaman kita zaman tua-tua dululah, kuat ibadah. Sekarang dah muda ni dia kurang dah sikit. Apa yang penting sekarang ni lah, nak bina jiwa dah sekarang. Nak bina jiwa yang jahat. Dulu ibadah hebat tapi riak pun banyak, ujub pun banyak dulu. Ya Allah. Zaman tua-tua dulu. Sekarang zaman ni muda ni nak bina hati dah, jiwa dah, tauhid, hubungan dengan Allah Taala. Walaupun tak banyak pun tak apa, ya Allah. Yang penting ikhlas, yang penting khusyuk, yang penting hadir hati. Itu yang penting diutamakan sekarang ni. Mana lebih baik Ustaz, banyak membaca Quran atau banyak berzikir? Tengok keadaan lah. Orang ni suka baca Quran, maka baca Quran tu lebih baik. Dan baca Quran boleh mentadabburkan, menghidupkan hati dia, maka bacalah Quran. Orang ni baca Quran ni lalai juga, mengantuk. Zikir okey. Dia seronok dengan zikir. Dan zikir boleh membawa ingatan pada Allah, silakan. Ini tengok takluk pada sendirian. Kak Muslimah Khairuddin, tengok kepada hal diri. Tengok diri kita. Saya kalau baca Quran ni menangis, teringat pada Allah, rindu pada Nabi, menangis. Baca Quran. Maka baca Quran itu lebih baik. Saya pula baca Quran ni, Pak ya, bila saya zikir tu saya mudah menangis. Mudah menangis, ingat pada Allah, itu lebih baik. Tengoklah keadaan. Sebab dia hal. Dia panggil hal jiwa kita itu. Mana yang lebih baik, terpulang pada diri. Dua-duanya baik. Baca Quran juga zikir, zikir juga zikir. Ada zikir, la ilaha illallah. Tapi lalai zikir. Mulut zikir, la ilaha illallah Allah. Tapi perut dia, hati duk fikir nak makan apa, nak masak apa, lauk hari ni apa dia punya. Itu zikir lalai. Kalau dia baca Quran, dia fokus Quran, dia boleh tadabbur dengan makna. Itu dia lebih baik baca Quran ketika itu. Tengok keadaan. Ana muslimah, mana yang lebih utama Ustaz? Selawat atau berzikir kepada Allah? Dua-dua dia zikir. Selawat itu juga zikir, zikir itu juga zikir. Kalau kita selawat, automatik dah zikir di situ. Kalau kita berzikir, di situlah zikir itu datang daripada Rasulullah. Yang Rasulullah menganjurkan juga zikir. Maka dua-duanya baik. Sebab tu biasanya kami diajar
Istighfar, astaghfirullahalazim, lepas tu selawat, lepas tu zikir. Gabung tiga-tiga sekali. Istighfar 3 kali ataupun 10 kali, selawat 3 kali ataupun 10 kali, lepas tu zikir 100 kali. Gabungkan. Kalau zikir tu penat, selawat saja pun tak apa, tak ada masalah. Yang penting mana-mana satulah. Macam tadilah, kalau tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Mana lebih utama? Pada saya, peringkat orang yang baru nak menghidupkan hati dia banyak selawat lah. Itu lebih utama bagi tu. Bagi orang yang sudah lama, gabungkan selawat dan zikir. Asma' husna juga zikir. Orang yang baca Asma' husna juga zikir. Boleh faham? Jangan kita jangan kita dia panggil zikir tu jangan sempit sangat. Kena buka. Zikir semua suka. Guru saya sebut gitu. Asma' husna, engkau zikir ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Jalla Jalla, itu juga zikir. Nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha, itu juga zikir. Ratib atas itu juga zikir. Ratib haddad itu juga zikir. Baca Quran itu juga zikir. Baca hadis Nabi, azkar juga zikir. Zikirlah kau tu. Cuma kena faham lah maksudnya. Mana zikir ni maksud dia membawa jiwa kita ingat kepada Allah, ingat pada Nabi. Kalau baca hadis, kita baca hadis apa? Bukan nak tumpu hadis. Kita baca hadis, kita teringat hadis ni adalah ucapan-ucapan baginda. Di situlah zikirnya. Kalau baca hadis sekadar nak faham itu, kita teringat ini datang daripada Nabi, kita lupa Nabi yang berpesan pada kita, kita kurang zikir di situ. Zikir, dia tak sampai. Dia hanya faham hadis, dia hanya faham maksud hadis, tapi hatinya tidak ingat ini siapa yang berbicara sekarang ini. Dia hanya tahu siapa yang bicara hadis itu, tapi dia tidak ingat siapa yang berbicara. Dia berbicara dengan siapa hadis itu. Dan zikir dia menghidupkan hati. Baca hadis, hidup hati, ingat pada Nabi. Baca sepotong hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila. Dia ingat pada Nabi berpesan. Seolah Nabi berbicara, menyebut, seolah Nabi baca padanya dirinya. Maka itulah dikatakan zikir. Zikir itu ingat. Ingat itu bukan di sini. Ingat itu dalam hati. Ingat itu di sini. Sebab itulah baca apa saja hati tu ingat. Makan, contoh kita baca doa, Allahumma barik, ingat Nabi yang ajar doa itu. Itulah zikir sebenarnya. Kalau baca Allahumma barik lana, tapi hati tu dia ingat nak makan, ingat lauk ni sedap ni begini-ini, duk rasa dah makanan tu macam mana, itu dia panggil baca zikir. Baca doa. Zikir yang sebenar ialah hati. Dia ingat Nabi yang ajar doa ini, Nabi yang ajar doa ini. Masuk pasar dia baca doa, Nabi yang ajar. Dia ingat pada Nabi yang ajar doa itu. Itulah dikatakan zikir yang hakikatnya. Adapun baca itu dia panggil baru bermula untuk belajar zikir, untuk baru nak berzikir. Lagi halalkan ilmu yang ustaz sampaikan. Memang semuanya halal, tidak ada yang haram ilmu ni. Boleh diamalkan. Sila amalkan, gurau saja. Mana yang lebih utama, selawat atau zikir? Selesai situ. Oh ya Allah. Ya Allah. Syukur pada Allah. Oh, hari ni cuti. Kerja. Tak apalah, dengar bila-bila pun. Kalau kita sedang berselawat atau berzikir, ada masa saya terlayang. Kadang-kadang tasbih pun terlepas tangan. Adakah wuduk kita batal? Wuduk batal dalam bab lain. Wuduk batal kalau tertidur. Kalau tertidur. Sekejap betul dia pun lagi. Tertidur. Tertidur. Kalau papan punggung tidak ditetap, dia tak batal. Tak batal wuduk. Dan zikir selawat ini tak ada wuduk pun diharuskan. Boleh juga. Dia tidak jadi haram. Boleh. Kita selawat dengan tanpa berwuduk. Boleh. Tak ada masalah. Cuma kalau berwuduk lagi baguslah. Jika kita nak solat, kita wajib ambil wuduk. Sebaiknya ambil lah. Kalau tidur, kalau zikir, duduk zikir ni, terlelap jatuh tasbih ke apa, duduk dia tak batas. Selagi papan punggung kita tidak beralih. Kalau kita tidur baring, dia papan punggung tu dia tidak tetap pada tempat duduk itu. Itu jadi batalnya. Jadi kalau tu begini, dia tidak batalkan. Tidak batal wuduk itu. Dan boleh sambung terus.
Dan lebih baik ni dia panggil tajdidkan wuduk itu. Tajdid mana perbaharuilah wuduk balik. Lebih baiklah, lebih afdalnya tajdidkan wuduk itu, lebih bagus. Banyak dah ni Kalau kita tengah zikir, tunggu subuh, kita terlelap pas zikir, kita ambil wuduk, kita bukan tertidur tapi cuma terlelap. Terlelap tak apalah. Tertidur pun boleh. Kalau tidur duduk tak ada masalah, tak batal wuduk. Tidur. Kalau baring tu batal wuduk. Kalau duduk ini 1 jam tak apa, tak batal wuduk. Kecuali perkara yang membatalkan wuduk yang lain datang. Datang suami, dia kejutkan kita, pop, sentuh kulitnya, batal lah wuduk ketika itu. Kalau kita sendirian duduk gini 1 jam pun tak apa, tak ada masalah. Ini dalam bab fiqh ni kita kena tanya Ustaz Khairul Fahmi lah pula dalam bab wuduk ke bab solat tu, tanyalah Ustaz Khairul Fahmi ke Ustaz Ilin ke ustazah yang mana dalam bab fiqh. Saya ni fokus pada tauhid, pada penyucian jiwa, pada pembersihan hatilah, pada ingatan zikir-zikir tu insya-Allah kita boleh kongsikan. Wallahu a'lam. Terlebih masa banyak dah ni. Minta maaf banyak-banyak. Yang kerja boleh kerja, sambung. Yang nak masak boleh dah, boleh semua masak. Yang nak buat apa lagi, hal-hal yang lain, masaklah sambil-sambil berselawat. Tak apa, biar gelombang energi selawat masuk dalam makanan. Masuk makanan. Okey, syukur pada Allah. Moga-moga dapat dipahami apa yang dibincang pada pagi ini, dan diampunkan dosa kita, dia bersihkan hati kita, dia sucikan jiwa kita, dia cahayakan hati dan rohani kita ini, dan dilimpahkan dengan akhlak Muhammadiyah dalam hidup kita ini. Dan moga-moga kita istiqamah dengan amalan-amalan yang sudah kita ambil daripada mana-mana guru, amalan-amalan yang baik yang boleh menghidupkan jiwa dan hati kita. Moga-moga ia tetap dan istiqamah sehingga Allah Ta'ala pandang kita dengan penuh kasihnya dan rahmatnya itu, sehingga kita dikurniakan dengan husnul khatimah di akhir kehidupan kita dengan kalimah la ilaha illallah, dengan tauhid. Wallahu a'lam. Minta maaf, minta ampun semua kesalahan, gurau-gurau dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finish. Jumpa lagi.